Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbino Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Belanjawan Sabah 2021 akan memberi fokus utama kepada usaha untuk pemulihan semula ekonomi negeri. Belanjawan Sabah 2021 antara lain akan memberi fokus utama kepada usaha pemulihan semula ekonomi negeri termasuk memacu pembangunan sektor yang terjejas akibat pandemik COVID-19, kata Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Ketika memberi bayangan kerangka belanjawan negeri yang dijadual dibentangkan pada 18 Disember ini, beliau berkata kerajaan negeri komited untuk memastikan setiap perancangan dan keutamaan yang digariskan dalam belanjawan itu berupaya membawa Sabah terus bergerak maju pada tahun depan. Dan kita berharap wabak ini akan berakhir ataupun menurun sekurang-kurangnya pada awal tahun hadapan. Jadi kerangka bajet kita ialah tertumpu untuk membangunkan semula ekonomi negeri Sabah. Dalam aspek ini, kalau kita bercakap mengenai membangunkan ekonomi negeri Sabah, banyak sektor-sektor yang perlu kita beri perhatian. Sektor pelancongan umpamanya kita kena uruskan dengan betul. Mudah-mudahan pelancong akan banyak datang ke Sabah selepas berakhirnya wabak COVID ini, dan juga kita menumpukan kepada pembangunan yang lain, infrastruktur, pembangunan pertanian, pembangunan perindustrian, dan juga pembangunan-pembangunan yang lain yang terjejas akibat COVID ini. Ini yang kita beri tumpuan. Ketua Menteri berkata demikian dalam rancangan bicara naratif terbitan RTM 1 malam tadi. Tetapi usaha-usaha senantiasa kita lakukan untuk memastikan bahawa pergerakan sedikit demi sedikit ekonomi rakyat itu dapat dilakukan. Macam sekarang apabila mereka tidak dapat berniaga umpamanya, maka kita mengadakan beberapa inisiatif. Sebagai contoh, peniaga-peniaga kecil dikecualikan daripada membayar sewa primis-primis pihak berkuasa tempatan. Kita kecualikan mereka daripada membayar fee perniagaan, dan mereka yang terkesan seperti yang tinggal di PPR, kita kecualikan mereka daripada membayar sekarang ini sehingga bulan Disember yang akan datang ini. Mereka tidak perlu bayar kerana kita tahu mereka tidak dapat keluar untuk mencari rezeki. Maka kerajaan kita prihatin, kita bantu mereka. Mengulas lanjut, Haji J berkata belanjawan Sabah 2021 juga akan memberi fokus ke arah memperkemaskan lagi jentera pentadbiran kerajaan negeri bagi memastikan segala kerangka pembangunan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Saya akan mengumumkan nanti mungkin satu garis panduan macam fokus hala tuju direction kerajaan ini tidak lama lagi. Jadi saya berharap apa juga yang kita buat adalah untuk memastikan ekonomi Sabah tumbuh, rakyat akan dapat manfaatnya, kita akan dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan banyak lagi perkara-perkara yang menjadi keperluan kepada negeri Sabah. Mengenai belanjawan Persekutuan 2021 yang dibentangkan pada 6 November lalu, Haji J berkata kerajaan negeri berharap kerajaan persekutuan akan memberi peruntukan besar kepada Sabah.
khususnya dalam usaha memperbaiki kualiti fasiliti kesihatan di Sabah, khususnya dalam memerangi gelombang ketiga pandemik COVID-19. Beliau, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah berdepan banyak kekangan terhadap peralatan perubatan selain memerlukan peruntukan untuk pembelian regen, kit saringan dan bahan guna habis. Dalam jawatan kuasa COVID Negeri Sabah, banyak perkara-perkara kekurangan kita yang dialami oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Dan ini memerlukan bantuan seperti peralatan-peralatan tertentu di hospital dan juga mengenai dengan peralatan-peralatan yang lain di lapangan, di tempat kuarantin dan lain-lain lagi. Dan ini memerlukan satu peruntukan yang agak besar yang perlu diberikan kepada negeri Sabah. Dan saya yakin Jawatankuasa COVID Negeri Sabah telah pun mengemukakan keperluan-keperluan ini kepada Kerajaan Persekutuan. Dan kita berharap mereka akan dapat mempertimbang dan meluluskan peruntukan yang kita minta ini. Kerana jika sekiranya kita kekurangan dengan alat-alat yang diperlukan untuk pesakit COVID dan sebagainya, tentu ini mendatangkan kemudaratan. Ini penting bagi membolehkan perkhidmatan kesihatan terbaik diberikan kepada rakyat Sabah sekaligus usaha menangani penularan pandemik tersebut di negeri itu. Jadi kita berharap dengan peruntukan yang agak begitu besar, Sabah mesti mendapat bahagian yang agak besar. InsyaAllah kita akan berharap Kerajaan Persekutuan akan dapat luluskan apa yang telah kita mohon kepada mereka untuk Sabah pada tahun 2021 yang akan datang ini. Haji Ji turut mengingatkan rakyat Sabah agar terus berdisiplin dan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan kerajaan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Kita memberi nasihat setiap hari kepada rakyat supaya mengamalkan atau melaksanakan SOP yang telah ditetapkan. Kerana ini saja caranya kita boleh memutuskan rantaian COVID-19 ini. Adun Bugaya, manis muka Muhammad Dara, 65 tahun, meninggal dunia di Hospital Gleneagles, Kota Kinabalu, tengah hari tadi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bugaya, manis muka Muhammad Dara, 65, meninggal dunia di Hospital Gleneagles, Kota Kinabalu, tengah hari tadi akibat sakit buah pinggang. Naib Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Jaujan Sambakong berkata, jenazah Allahyarhamah dibawa pulang ke Semporna selepas disembahyangkan di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal dan Naib Presiden Warisan Datuk Jun Swong melalui akaun Facebook menzahirkan ucapan takziah atas pemergian manis muka yang juga pemimpin yang turut menjadi penggerak awal Parti Warisan. Muhammad Syafiee menerusi akaun Facebooknya menyatakan beliau dan isteri serta seluruh ahli warisan, khususnya penggerak awal parti menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarhamah manis muka. Salam takziah kepada suami, anak-anak dan keluarga atas pemergian insan tersayang Allahyarhamah manis muka. Didoakan semoga roh Allahyarhamah dipelihara dan ditempatkan bersama orang-orang beriman, katanya. Jones turut melahirkan rasa kehilangan atas pemergian Adun Bugaya itu yang disifatkan sebagai seorang pemimpin veteran yang sangat ikhlas dan rajin dalam perjuangan untuk Sabah. Dedikasi Allahyarhamah terhadap penduduk Bugaya terbukti dalam dua pilihan raya yang lalu di mana Allahyarhamah menang dengan majoriti lebih 8,000 dan 6,000 undian. Semoga roh manis muka tenang di sana. Takziah kepada keluarga Allahyarhamah, ujarnya. Menurut sumber parti, Allahyarhamah dimasukkan ke unit rawatan rapi Hospital Gleneagles malam tadi akibat komplikasi buah pinggang.
Manis Muka yang juga Ketua Wanita Warisan sempurna mempertahankan kerusi Dun Bugaya pada pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini dalam saingan 7 penjuru dengan majoriti 6,005 undi. Manis Muka aktif dalam politik sejak 1985 dan pernah memegang jawatan Ketua Wanita UMNO Bahagian Sempurna sebelum menyertai warisan. Selepas 4 hari menunjukkan tren penurunan, kes positif COVID-19 di Sabah kembali meningkat. 4 kes kematian, 499 kes positif dan 2 kluster baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Kluster baru itu ialah kluster Avenue dan kluster Kejora. Kluster Avenue di Penampang membabitkan pekerja tapak pembinaan mencatatkan 110 kes positif. Manakala kluster Kejora di Kota Kinabalu merekodkan 9 kes positif. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah berkata 4 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. 2 kes kematian dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent, Sandakan dan Hospital Tawau. Pesakit, 2 daripadanya rakyat asing berusia antara 25 hingga 80 tahun, kebanyakannya mempunyai sejarah penyakit kronik. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 179 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Sandakan mencatatkan kes tertinggi hari ini dengan 165 kes. 122 kes adalah daripada kluster penjara Sandakan. Setakat ini, sebanyak 184,641 bakul makanan telah diagihkan. Adun Usukan dilantik sebagai pengurusi Kelab Backbenchers Gabungan Rakyat Sabah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Usukan, Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak dilantik sebagai pengurusi Kelab Backbenchers Gabungan Rakyat Sabah GRS. Pemilihan beliau dibuat semasa mesyuarat Pra-Majlis Adun-Adun GRS sebelum sesi sidang Dewan Undangan Negeri DUN Sabah bermula di Kota Kinabalu semalam. Sementara itu, Saleh menzahirkan ucapan terima kasih kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor atas pelantikan beliau itu. Katanya, ini merupakan satu amanat dan beliau akan cuba melakukan yang terbaik dan berusaha menggalas tugas dan tanggungjawab sebagai pengurusi Kelab Backbenchers GRS. Pada pilihan raya negeri September lalu, Saleh yang juga bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia mencatatkan kemenangan selesa kerusi DUN Usukan dengan majoriti 4,298 undi. Cubaan menyeludup 123,000 liter petrol ke negara jiran berjaya dipatahkan sepasukan anggota Angkatan Tugas Bersama 2 ATB 2 di perairan Pulau Legitan sempurna semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 1.05 pagi itu, seramai 17 individu termasuk 5 warga tempatan ditahan di dalam bot kumpit dan kapal tangki di perairan terbabit. Komander ATB 2 Brigadier Jeneral Johari Muhammad Jaafar berkata, 2 bot kumpit dan kapal tangki dikesan berada dalam keadaan mencurigakan di kawasan itu. Katanya, bot itu berjaya dipintas dan hasil pemeriksaan awal mendapati seramai 12 orang awak-awak warga Filipina bersama 505 tong minyak berada di dalam kedua-dua bot kumpit. Manakala pemeriksaan kapal tangki pula mendapati seramai 5 orang awak-awak warga tempatan berada di dalamnya. Pemeriksaan lanjut mendapati sejumlah 123,000 liter petrol dipercayai cuba diseludup ke negara jiran. Johari berkata, sebelum itu bot dan kapal terbabit ditahan atas kesalahan melanggar Perintah Berkurung Seksyen 31-1 Akta Polis 1967. Namun selepas pemeriksaan lanjut, didapati bot dan kapal itu melakukan aktiviti penyeludupan minyak yang melanggar Akta Kawalan Bekalan
1961 dan juga pendatang asing tanpa izin parti, katanya. Bot dan kapal itu diserahkan ke Ibu Pejabat Polis Daerah Semporna untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan Rp1.185.324. Sekian berita Borneo TV malam ini. Saya Salvinus Saripot.